Assalamualaikum and hai semua. Kami daripada kumpulan 1 dan ahli kumpulan kami terdiri daripada 5 orang. Saya, Nur Syahira Idayu binti Husni, disertai oleh Nur Aini binti Sabar, Chlorina Santi Henry, Siti Nazalifa binti Nizam dan juga Nur Liana binti Sitalu. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Siti Nazalifa binti Nizam. Saya akan menerangkan definisi etika penyelidikan dan 3 tahap etika penyelidikan yang mana lebih tertumpu kepada kebenaran membuat penyelidikan. Secara umumnya, etika berasal dari perkataan bahasa Grik iaitu ethos yang membawa maksud perangai atau kepribadian. Dalam arti kata lain, etika adalah satu sistem dasar yang mencakupi elemen akhlak, adat, tingkah laku atau kesusilaan dan juga dilihat sebagai set prinsip moral. Manakala etika penyelidikan pula merujuk kepada amalan terbaik dalam penyelidikan yang menjunjung tinggi prinsip teras etika dalam melindungi hak dan keselamatan manusia serta ekosistem demi kesejahteraan sejagat di samping mematuhi segala peraturan dan perundangan. Terdapat 3 tahap etika penyelidikan. Yang pertama ialah etika sebelum pelaksanaan penyelidikan atau semasa proses perancangan. Yang kedua ialah etika semasa pelaksanaan penyelidikan. Dan yang terakhir ialah etika selepas pelaksanaan penyelidikan. Dalam etika sebelum pelaksanaan penyelidikan, penyelidik perlu mendapatkan kebenaran untuk menjalankan sesuatu penyelidikan. Sehubungan dengan itu, terdapat 2 perkara penting yang perlu ditekankan oleh penyelidik, iaitu kelulusan atau kebenaran bertulis daripada pihak yang terlibat dalam penyelidikan dan kebenaran daripada organisasi dan responden yang terlibat dalam penyelidikan yang hendak dijalankan. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Nur Liana binti Sitalu, nombor kad matriks T2019108759. Baiklah, saya akan meneruskan pembentangan ahli kumpulan kami di mana saya akan menerangkan berkenaan dengan carta ahli dan juga prosedur permohonan kelulusan etika penyelidikan. Baiklah, melihat kepada carta ahli di sini, pada peringkat permulaan, permohonan diterima oleh RMIC, di mana setiap permohonan etika penyelidikan perlu dihantar terus ke Pusat Pengurusan Penyelidikan dan Inovasi oleh penyelidik tanpa perlu melalui fakulti, institut ataupun pusat selewat-lewatnya 21 hari dan sebelum tarikh mesyuarat jawatankuasa etika pendidikan. Dan kemudian penilaian akan dibuat oleh panel penilai, di mana permohonan akan dimajukan kepada 2 orang ahli panel saintifik yang dilantik oleh pengerusi untuk membuat penilaian, dan proses ini mengambil masa tidak melebihi 7 hari. Setelah selesai proses penilaian, pengerusi memaklumkan keputusan kepada pihak sekretariat untuk tindakan selanjutnya dan pihak sekretariat akan menghantar keputusan melalui email. Sekiranya keputusan yang keluar itu adalah diperlakukan, maka permohonan akan dimajukan ke dalam mesyuarat JKEPU untuk semakan ahli jawatankuasa yang lain. Dan jika keputusan yang dikeluarkan itu adalah diperlakukan dan bentang, maka penyelidik diminta untuk membentangkan penyelidikan dalam mesyuarat JKEPU dan penyelidik juga diminta untuk menghantar pindaan beserta slide pembentangan selewat-lewatnya 7 hari sebelum mesyuarat diadakan. Dan sekiranya keputusan yang keluar itu adalah pindah dan hantar semula, maka penyelidik diberi tempoh selama 7 hari untuk menghantar pindaan bagi membolehkan penilaian kelulusan dibuat pada bulan yang sama. Dan sekiranya penyelidik tidak dapat melengkapkan pindaan dalam tempoh 7 hari, penyelidik akan diberi tempoh maksimum selama 60 hari dan pindaan akan disemak semula oleh ahli panel saintifik yang dilantik. Dan sekiranya terdapat komen yang tidak diambil tindakan, pindaan akan dikembalikan semula kepada penyelidik untuk pindaan kali kedua. Dan proses ini akan mengambil masa melebihi 7 hari. Sahaja daripada saya, sekian dan terima kasih. Bagi permohonan lulus dengan pindaan, penyelidik diberi masa selama 60 hari untuk melakukan pindaan. Dan sekiranya semakan lulus, surat kelulusan etika akan dikeluarkan oleh Sekretariat RMIC. Jika tamat tempoh permohonan, surat pembatalan permohonan akan dibatalkan. Sekiranya permohonan tidak lulus, penyelidik akan diberi masa selama 60 hari untuk membuat rayuan. Jika rayuan tidak lulus ataupun tamat dalam tempoh yang ditetapkan, maka surat pembatalan akan dikeluarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Aini binti Sabar. Hari ini saya akan menerangkan tentang garis panduan jawatankuasa etika penyelidikan.
Baiklah, Jawatankuasa Etika Penyelidikan UPSI ditubuhkan bagi memastikan dan memantau semua aktiviti penyelidikan melibatkan manusia, haiwan dan biokeselamatan. Objektif garis panduan ini adalah merupakan rujukan kepada Jawatankuasa Etika Penyelidikan UPSI dan penyelidik dalam menjalankan penyelidikan melibatkan manusia, haiwan dan biokeselamatan. Seterusnya, pematuhan kepada etika penyelidikan. Pengerusi JKEPU, ahli panel dan sekretariat bertanggungjawab untuk mengkaji, memahami dan mematuhi garis panduan yang telah ditetapkan. Semua penyelidik yang menjalankan aktiviti penyelidikan yang melibatkan manusia, haiwan dan biokeselamatan di UPSI harus bertanggungjawab untuk mematuhi etika yang telah ditetapkan. Semua penyelidikan yang melibatkan penggunaan manusia sebagai subjek, penggunaan data dari kod berkaitan manusia atau pengguna haiwan sebagai sampel kajian ataupun penggunaan organisma diubahsuai genetik dan organisma diubahsuai hidup, LMO perlu mendapatkan kelulusan daripada JKEPU. Baiklah, berikut merupakan Jawatankuasa Etika Penyelidikan di UPSI. Selamat sejahtera, nama saya Fiorina Santi Hindri memegang nombor kad metrik D 20191087612. Baiklah, saya akan meneruskan pembentangan sahabat saya, iaitu saya akan menerangkan dan menjelaskan berkenaan dengan kesalahan penghantaran penyelidikan. Terdapat segelintir penyelidik yang mendapati bahawa selepas pelaporan masih tidak kelulusan dan pindaan masih perlu dilakukan. Oleh itu, terdapat 3 perkara yang biasanya menyebabkan perkara ini berlaku. Perkara yang pertama ialah borang permohonan tidak diisi dengan lengkap. Sebagai contoh, bahagian nulis dan rekrutmen dibiarkan kosong atau tidak dinyatakan dengan lengkap. Yang kedua ialah tiada dokumen sokongan. Sebagai contoh, surat makluman penyelidikan dan surat keizinan subjek tidak disertakan. Yang ketiga ialah pernyataan ayat tidak jelas. Sebagai contoh, surat keizinan penyelidikan hanya diberikan kepada pelajar sekolah rendah tetapi tidak diberikan kepada ibu bapa ataupun penjaga. Semua kesalahan-kesalahan ini akan menyebabkan penghantaran penyelidikan tergendala dan masih perlu dibuat pindaan selepas 2 bulan. Oleh itu, untuk mengelakkan kejadian ini berlaku, pastikan untuk tidak mengulangi kesilapan yang pernah berlaku.